Assalamualaikum kawan-kawan. Saya Norizati binti Badri, wakil daripada kumpulan 2 akan menerangkan serba sedikit secara ringkas berkaitan tentang teori kurikulum bilik darjah. Sebelum itu, saya perkenalkan ini ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 8 orang. Okey, mari kita masuk kepada tajuk kita pada hari ini iaitu teori kurikulum bilik darjah. Sebelum itu, apa itu teori pembelajaran? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, teori bermaksud prinsip-prinsip am atau asas-asas kasar yang menjadi dasar pembentukan, yakni perkembangan sesuatu pengetahuan. Teori pembelajaran merupakan dapatan kajian ahli-ahli psikologi pendidikan tentang konsep pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran serta proses dan sebab berlakunya pembelajaran. Seterusnya adalah jenis teori pembelajaran. Jenis teori pembelajaran terbahagi kepada 3 iaitu teori behaviorism, teori kognitivism dan teori konstruktivism. Kita pergi pada yang pertama iaitu teori behaviorism di mana murid boleh dibentuk mengikut objektif dan kehendak guru, pembelajaran adalah berpusatkan guru dan guru menentukan keperluan, pengetahuan, kemahiran dan perubahan tingkah laku murid. Penilaian dilakukan adalah secara sumatif dan formatif. Di sini kita dapat lihat di mana teori behaviorism ini adalah proses pembelajarannya adalah berdasarkan tingkah laku. Yang kedua pula adalah teori kognitivism di mana murid diajak berfikir, membentuk konsep dan mencipta makna. Pembelajaran adalah berpusatkan murid, guru menyediakan rujukan sumber pembelajaran dan keperluan murid belajar melalui inquiry iaitu sifat ingin tahu. Penilaian dilakukan secara formatif dan sumatif serta kemahiran insaniah. Daripada teori kognitivism ini, kita dapat lihat di mana pelajar belajar dengan rasa sifat ingin tahu yang memerlukan kepada murid untuk berfikir. Seterusnya kita pergi pada yang terakhir sekali iaitu teori konstruktivism di mana murid mengalami dan belajar untuk menyelesaikan masalah dalam situasi sebenar, guru sebagai pemudah cara iaitu facilitator. Pembelajaran adalah berpusatkan murid, murid belajar melalui pengetahuan sedia ada dan pengalaman pembelajaran kendiri. Dan penilaian dilakukan secara formatif serta kemahiran insaniah. Dalam teori konstruktivism ini, kita dapat lihat di mana pembelajaran berlaku secara di mana pelajar itu belajar melalui pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada untuk mencipta idea yang baru. Seterusnya, teori-teori yang mendasari kurikulum. Secara ringkasnya, teori yang mendasari kurikulum ini terbahagi kepada 4 iaitu disiplin mental, fungsional, saintifik dan berasas sekolah. Dalam keempat-empat teori ini, hanya 2 teori sahaja yang mempunyai perkembangan di dalam kurikulum, iaitu fungsional dan berasas sekolah. Daripada teori fungsional di mana perkembangan teknologi berlaku di mana ia mempengaruhi kurikulum untuk memenuhi tuntutan kerja. Dan teori yang berasas sekolah ini, perubahan berlaku mengikut perubahan politik, sosial dan juga ekonomi. Akhir sekali, secara kesimpulannya bagi tajuk teori kurikulum bilik darjah di mana hasil kurikulum yang digubal adalah bagi membentuk kualiti akhir pelajar. Seterusnya, semua pihak yang terlibat memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan kurikulum yang berkesan bagi proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Adalah menjadi tanggungjawab pendidik dalam memastikan proses pengajaran dan pembelajaran selaras dengan falsafah serta matlamat pendidikan. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.